Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang join pagi ni. Macam ramai juga kan sebenarnya, biasa sikit je. Jadi hari ni saya Amirul akan buat sharing sikit lah pasal saham. Benda ni basic je. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Jadi kita sama-sama belajar je lah. Saya share apa yang saya tahu. Kalau ada soalan boleh terus tanya ataupun buka mic lah, senang. Kalau chat box tu saya mungkin tak buka lepas habis sharing ni baru saya buka chat box. Nak senang boleh terus on mic je. Sebelum tu saya test slide ni boleh nampak kan? Saya tukar slide. Boleh nampak kan slide bergerak? Sekejap saya check chat box ni. Boleh. Jadi saya start. Objektif sharing pagi ni saya pecah pada 5 ni. Tengok saya cadang nak share dalam setengah jam je, tak nak ambil masa lama-lama. Jadi yang mana tak sempat tu saya skip lah. Jadi basically ni adalah 5 objektif. Satu, tujuan kita beli saham. Saham ni sebab apa kita beli. Kita mesti ada tujuan kita nak masuk dalam pasaran saham ni. Mesti masing-masing ada dia punya sebab dia. Nanti kita tengok sebab apa. Dan benda tu dia akan reflect kepada point nombor 2, iaitu investor versus trader. Dia akan menentukan kita ni sesuai kepada investor ataupun lebih sesuai menjadi trader. Seterusnya nombor 3 saya akan share berkenaan general overview of stock market, yang mana kita tengok daripada skop besar kepada skop yang lebih kecil. Nanti kita tengok satu-satu saya akan tunjuk dan juga keadaan pasaran sekarang lah. Seterusnya yang keempat adalah candlestick formation. Yang ni ramai juga yang confused, ramai juga yang tanya macam mana candlestick tu terbentuk. Dan ada orang ingat macam saham ni sehari sekali je harga dia bergerak. Jadi itu salah. Dia sebenarnya setiap kali ada transaksi harga saham tu akan bergerak. Kalau setiap saat ada orang jual beli, setiap saat lah harga tu akan bergerak. Dan seterusnya last sekali adalah pasal pengenalan tentang saham. Yang ini saya akan share sekejap lagi. Ada orang request join. Assalamualaikum tuan, selamat datang. Kita baru mula. Saya sambung. Sebelum saya start dengan presentation, saya nak buat sikit disclaimer lah ataupun penafian. Jadi pertama, ni adalah bukan skim cepat kaya. Seterusnya, apa yang saya share ni tak menjanjikan sebarang keuntungan. Dan seterusnya, kerugian dan keuntungan tu ditanggung sendiri. Maksudnya apa-apa tindakan lepas ni yang tuan-puan ambil tu adalah tanggungjawab sendirilah. Saya tak ada kaitan lah, maksudnya saya share ni untuk knowledge je. Dan ini adalah bukan forex. Kadang-kadang orang tertukar forex dengan saham. Orang tanya forex tu saham ke? Dia bukan, dia lain. Forex tu adalah foreign exchange, pasar mata wang lah. Dan juga ni bukan digital currency macam crypto. Saham ni dia tak sama macam crypto, dia bukan crypto, dia bukan forex. Itu nak kena jelas lah. Dan seterusnya, ini adalah perkongsian semata-mata dan bukan buy call ataupun sell call terhadap mana-mana counter. Dan juga counter saham yang dikongsi pada hari ini adalah untuk tujuan pembelajaran semata-mata dan bukanlah buy call atau sell call. Maksudnya apa yang saya tunjuk ni bukan saya kata kena beli dan kena jual. Ini adalah untuk kita tahu konsep je. Jadi itu sahaja disclaimer. Kita dah mula. Jadi ini adalah persoalan yang sentiasa trader ataupun investor ataupun pelabur saham ni yang selalu bermain dalam kepala. Soalan-soalan ni biasa macam selalu orang tanya, macam bila kita nak jual, sampai bila kita nak hold, macam beli-beli nak simpan sampai bila, takkan beli tak nak jual. Macam itulah.
Lepas tu boleh ke tak nak jual? Beli tak nak jual sampai bila-bila. Lepas tu ada juga orang tanya berapa peratus nak jual, macam dah naik 50% nak jual ke tak payah jual lagi. Lepas tu ada lagi orang tanya macam saham ni dah naik banyak, boleh beli lagi ke? Macam jadi benda-benda ni sebenarnya dia tak clear apa dia punya objektif dalam saham ni. Jadi nak jawab soalan ni semua, dia pertama sekali kita kena tahu apa kita punya tujuan kita nak beli saham ni lah. Okay, seterusnya kita masuk tujuan nak beli saham. Itu objektif, apa kita punya tujuan. Okay, pertama sekali ni masing-masing punya tujuan ni saya just senaraikan beberapa. Nanti tuan-puan tengok sendiri apa yang poin mana yang kena dengan tuan-puan. Maksudnya poin mana tu yang tuan-puan rasa kita ni kena. Maksudnya sebab ni lah, okay, aku join saham ni sebab nak melawan inflasi. Okay, macam tu lah. Okay, seterusnya cari duit lebih. Ada orang masuk saham ni sebab nak tambah pendapatan. Lepas tu nak dapatkan pulangan yang lebih daripada tabung haji dan juga ASB. Macam tabung haji ASB ni dalam sekitar 3 hingga 5 atau 6% macam tu je. Kalau dia nak masuk saham ni, dia punya target nak dapat lebih daripada tu. Jadi ni masing-masing punya tujuan lah. Okay, ada yang tujuan macam tu. Ada juga yang tujuan untuk long term punya tujuan. Macam tabung persaraan. Macam ada yang kalangan kita yang kerja tapi tak ada KWSP, yang pencen lah, kira yang kerja sendiri yang tak ada KWSP, jadi dia nak buat satu tabung persaraan untuk dia sendiri. Cara dia beli saham. Jadi ada cara-cara dia lah, kaedah macam mana nak beli saham ni untuk simpan, untuk persaraan, dan juga seterusnya tabung pendidikan. Macam ada juga orang simpan duit dalam bank, macam ada anak umur setahun, kira dia dah kira dah dalam masa 20 tahun lagi dia simpan banyak ni dalam bank, dia boleh dapat kumpul berapa puluh ribu, berapa belas ribu. Okay, tapi ada juga yang prefer untuk masuk saham, kira nak duit tu sambil dia tunggu dalam masa 10-20 tahun tu, duit tu boleh berkembang dalam saham. Ni ada strategi dia lah. Okay, jadi kita nak kena clear kita punya tujuan tu yang mana satu. Ni saya senaraikan 5 contoh tujuan. Jadi kita renung sekejap, kita fikir sekejap apa kita punya tujuan sekarang ni. Okay, saya bagi masa 10 saat lah fikir, macam renung sikit. Sementara tu saya check box juga ada apa-apa soalan. Tak ada lagi. Saya asal Terengganu, kalau ada slang-slang Terengganu tu minta maaf Kalau dia tak faham boleh tanya. Okay, jadi dah cukup renung, kira dah tahu dah kita punya tujuan tu apa. Kita sendiri je tahu, kita tak boleh tanya orang lain, kita sendiri je tahu apa kita punya tujuan. Okay, jadi saya kategorikan 3 kategori ni sebabnya yang atas ni sebenarnya kita punya ultimate objective. Saya tulis kat sini ultimate objective. Maksudnya semua orang sebenarnya dia nak melawan inflasi. Beli saham ni sebenarnya sebab kita nak bagi duit kita tu grow sama ataupun lebih daripada inflasi. Sekarang ni kalau kita tengok harga ayam, contoh harga ayam tengah hot sekarang ni, harga ayam. Dulu kita boleh dapat harga ayam dengan RM7, RM8 sekilo. Sekarang ni dah naik sampai RM11 sekilo. Tapi duit kita dalam pen contoh ada RM10,000 dalam pen, duit kita sama je RM10,000. Dia tak grow pun jadi RM12,000, RM13,000 dalam bank. Jadi itulah maksud inflasi. Kita nak harga barang naik, duit kita pun sama-sama naik. Dia boleh catch up dengan harga barang tu. Jadi dia sama macam kita nak simpan duit untuk pendidikan. Kita mungkin kira masa ni untuk kes tahun sekarang ni, contoh RM20,000 dah cukup untuk anak kita masuk universiti. Tapi kalau kita tengok 20 tahun akan datang, dengan projection yang kita kira tu, kita saving banyak ni, 20 tahun akan datang dapat RM20,000. 20 tahun akan datang tu, RM20,000 tu dah tak cukup dah sebenarnya untuk cover yuran universiti semua. Jadi kita kena fikir benda-benda macam tu lah. Duit kita tu sebenarnya
dimakan inflasi. Maksudnya dia semakin tahun semakin berkurang nilai dia. Jadi itu tujuan, salah satu tujuan lah kita melabur saham ni untuk melawan inflasi. Sebenarnya tujuan utama lah, tapi masing-masing dia ada dia punya unik tujuan dia sendiri. Okey, untuk yang siapa yang pilih yang tujuan dia untuk cari duit lebih, duit poket lebih, untuk dapat return lebih daripada FB dan tabung haji ni, yang ni dia lebih kepada shorter term punya target. Maksudnya dia nak pulangan dia tu cepat. Macam bukan perlu tunggu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dia nak mungkin masa dalam masa sebulan, seminggu, 2-3 minggu, macam tu dah dapat return, dapat hasil. Walaupun benda tu sikit tapi dia compounding. Maksudnya setiap kali dapat sikit-sikit tu, lama setahun dia kumpul, dapat lebih daripada SB. Contoh dapat 10% dalam masa setahun. Okey lah. Okay, jadi tu dia akan sesuai menjadi swing trader ataupun day trader ni. Ini adalah shorter term punya term untuk trader. Day trader ni orang yang beli hari ni, jual hari ni, beli pagi, jual petang, tak pun beli hari ni, jual esok. Dia memang very short term lah. Swing trader ni dia lama sikit. Dia mungkin beli hari ni, jual 3-4 hari lagi, jual minggu depan, jual bulan depan. Tapi dia masih lagi dalam beberapa bulan lah. Dia tak adalah sampai lebih 2-3 tahun. Dia masih lagi short term. Okay, seterusnya siapa yang rasa dia punya tujuan tu adalah untuk tabung persaraan ataupun tabung pendidikan ataupun apa-apa tabung sekalipun yang longer term punya target, ni lebih sesuai untuk menjadi investor ataupun position trader. Position trader ni dia sebenarnya trader juga, tapi dia lebih panjang jangka masa dia tu. Mungkin 2 tahun. Dia beli, dia simpan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Macam tu. Position trader. Kalau investor ni sebenarnya kalau ikut asal punya term, investor ni sebenarnya dia beli, dia tak jual-jual. Macam Warren Buffett lah. Beli daripada kecil, dia beli. Daripada dia muda, dia beli, dia tak jual saham dia tu. Kecuali ada beberapa sebab lah. Nanti kita masuk. Okey, harap semua dah clear lah kita punya tujuan, apa matlamat kita dalam saham, dan juga dengan berpandukan matlamat tu, kita boleh tahu kita punya jenis trader ke investor ke yang macam mana. Okey, seterusnya kita nak bezakan antara investor dengan trader ni. Selalu kita dengar benda ni. Ada orang selalu sebut main saham, melabur saham. Yang sebut main saham tu biasanya dia lebih kepada trader sebab dia short term. Okey. Jadi kita mula-mula sekali kita tengok dia punya time horizon. Maksudnya jangka masa dia beli, antara dia beli hingga dia nak jual saham tu. Jangka masa tu kita membezakan dia ni adalah investor ataupun trader. Okey, yang pertama, kalau investor ni dia jangka masa dia tu panjang. Panjang tu mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Yang short term ni, trader ni dia short term, dia kurang daripada tu lah. Maksudnya mungkin boleh jadi 2-3 hari, mungkin boleh jadi 2-3 minggu, boleh jadi 2-3 bulan. Macam tu, dia punya time horizon tu berbeza. Seterusnya, yang membezakan investor dengan trader ni, investor ni dia membuat analisa sesuatu kaunter saham tu adalah berdasarkan fundamental. Dia tak tengok sangat chart pergerakan harga saham tu. Dia tengok lebih pada bisnes di sebalik saham tu. Contohnya TNB, saham TNB. Dia beli saham TNB bukan dia tengok graf saham TNB tu, dia tengok potensi revenue ataupun jualan ataupun keuntungan yang akan dijana oleh TNB dalam beberapa tahun akan datang. Jadi dia berdasarkan fundamental, dia berdasarkan syarikat tu kukuh ke tak kukuh. Macam tu lah. Kalau trader ni dia jarang tengok fundamental ni, dia lebih kepada technical analysis. Dia lebih kepada tengok chart, dia tengok pergerakan harga saham tu. Ya, kalau biasa dengar support and resistance, yang tu trader je biasa pakai, support and resistance. Maksudnya beli masa harga tengah rendah, jual masa harga dah naik, macam tu. Dia tak
Tapi kalau kita tanya trader, kadang-kadang dia tak tahu pun saham ni, syarikat ni dia jual apa, naik apa. Kadang dia tak tahu, dia just beli saham sebab tengok pergerakan harga saham tu je. Ni ada biasa saya jumpa yang macam ni. Memang ramai daripada kita, terutamanya orang Melayu lah sebenarnya, ramai jenis yang trader ni. Dia tak gaji sangat company tu pasal apa, dia beli je. Tapi ikut kena belajar juga lah benda tu. Dia dua-dua ada pro and cons, masing-masing punya pandangan lah. Tapi kebanyakan orang kita lebih kepada trader ni lah. Tak ada masalah pun benda tu, dia just maklum je. Okay, seterusnya adalah time to sell. Maksudnya investor ni keadaan yang macam mana dia akan jual, dan trader ni keadaan yang macam mana dia akan jual. Bila dah beli, mesti ada target kita nak jual. Okay, macam investor ni, dia akan jual bila berlaku fundamental change. Maksudnya company tu dulu selalu buat untung dalam masa, setiap tahun dia buat untung. Setiap sukuan company, setiap syarikat ni dia akan laporkan keuntungan ataupun kerugian dia kepada Bursa Malaysia lah. Jadi semua orang boleh tengok setiap suku ni punya report, company ni untung ke tak untung. Bila berlaku fundamental, company tu loss sebabkan bisnes dia ke apa ke. Jadi ni adalah salah satu sebab investor ni jual saham tu. Okay, maksudnya berlaku perubahan pada fundamental company tu. Kalau trader pula, dia jual sebabkan dia dah capai dia punya target. Maksudnya dia set target, kalau dah naik 5% nak jual. Okay, dah naik 5% dia terus jual. Ataupun naik 10% dia terus jual. Macam tu. Ataupun dia hit achieve TP ni. TP ni adalah take profit. SL ni adalah stop loss. Stop loss ni hit stop loss, maksudnya dah sampai satu level tu dia dah set. Dia kalau saham ni jatuh, dia saham ni sebab dia tak semestinya naik, dia boleh jadi turun, dia boleh jadi jatuh. Maksudnya kita boleh rugi. Okay, maksudnya dia dah set. Kalau jatuh 3% atau 5% daripada harga yang dia beli, automatik saham tu terjual. Benda ni kita boleh set dekat kita punya platform saham lah. Semua orang boleh set, semua orang boleh buat. Okay, jadi tak perlu tengok chart pun tak apa, sambil bekerja pun tak apa. Kita set sebelum waktu kerja, contoh set malam, kita nak jual harga sekian, lepas tu kita send, lepas tu benda tu jalan. Kita kerja pun kalau harga tu jatuh, dia dah automatik jual. Kita tak perlu monitor setiap masa. Sama juga dengan TP ni, kita boleh set kita nak jual harga berapa kalau dia naik. Jadi kita tak perlu dah setiap masa nak tengok graf saham tu. Okay, jadi itu adalah beza investor dan trader. Okay, seterusnya saya masuk yang point seterusnya, general overview of stock market. Sekejap tengok apa ni, ada apa-apa soalan ke? Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, ataupun boleh tunggu last lagi. Kalau tak ada saya sambung. Okay, ini adalah sebenarnya objektif ke-3, general overview of stock market. Okay, untuk yang belum biasa dengan saham ni, dia saya bagus untuk tahu benda ni. Sebabnya kita nak tengok sebelum kita masuk ataupun sebelum kita beli satu saham tu, kita nak tengok pandangan secara overview, secara kasar pasaran saham ni macam mana sekarang ni, sebelum kita pergi ke setiap saham tu. Jadi saya susun ni 1 hingga 5 ni adalah market cycle ni adalah skop yang makro ataupun skop yang paling besar yang kita boleh tengok dalam pasaran saham ni, market cycle. Seterusnya kita akan pergi kepada yang lagi detail, yang lagi kecil, skop lagi kecil, iaitu market stages. Seterusnya kita akan pergi lagi kecil, iaitu market structure, dan akan pergi yang lagi detail, candlestick patterns, dan juga seterusnya kita akan pergi kepada single candlestick. Maksudnya satu candlestick tu macam mana dia terbentuk. Okay,
Maksudnya daripada yang sebesar-besar skop, kita akan pergi kepada sekecil-kecil skop. Okay. So, okay, kita pergi tengok dulu market cycle. Okay, kalau siapa yang ada follow apa-apa page ataupun group saham, mesti akan jumpa chart ni dalam sebulan dua ni ataupun seminggu dua ni. Ini adalah chart market cycle. Okay, chart ni sebenarnya dia tunjuk, dia bukanlah 100% tepat, tapi dia menggambarkan keadaan market sekarang. Okay, bukan sekarang lah, maksudnya menggambarkan keadaan kitaran market tu, maksudnya pasaran saham. Pasaran saham tu dia bergerak, mula-mula dia akan ada hope. Ada hope ni maksudnya semua orang macam berharap, okay, saham macam akan naik, dia akan naik. Seterusnya dia akan naik, memang betul naik. Dia akan sampai tahap optimism, belief, thrill, euphoria. Yang ni kita boleh tengok, kalau yang skop yang lagi kecil, kita boleh tengok masa selepas COVID. Masa ni pasaran saham memang daripada jatuh, dia naik macam nak naik lah. Okay, masa ni memang ramai, semua orang akan tayang dia punya keuntungan daripada saham, dan memang ramai orang akan join masuk dalam pasaran saham ni. Sebabnya nampak semua kawan-kawan buat duit daripada saham. Okay, memang kira masuk saham, beli apa-apa saham, untung lah. Okay, jadi memang akan ramai orang akan berminat dengan saham ni. Okay, seterusnya dia akan sampai satu puncak. Saham ni dia tak terus naik, dia akan sampai masa dia akan jatuh, dan dia akan start balik naik. Dia naik tak semestinya naik, tak berhenti, dan dia turun tak semestinya turun tu dia tak boleh naik balik. Macam tu. Dia ada kitaran dia. Ni adalah kitaran dia lah. Ni orang letak nama je. Okay, jadi sekarang ni kita punya saham, pasaran saham, dia lebih kepada ni, dekat area sini, denial, panic ataupun capitulation. Yang mana market tengah jatuh teruk, dan juga orang dah macam semua orang tengah rugi lah sekarang ni. Macam majoriti orang tengah rugi. Siapa yang baru, memang masa ni pun orang tak berminat lah dengan saham. Macam kalau cari siapa-siapa nak cakap pasal saham, semua orang macam tak nak cakap pasal saham, tengah rugi, tengah loss. Memang kita pun jarang tengok orang share screenshot dia punya keuntungan daripada saham. Jarang, masa ni memang akan jarang. Sebabnya cycle market sekarang ni dia tengah jatuh. Tapi dia akan sampai masa dia akan naik balik. Sebab tu masa sekarang ni masa yang sesuai untuk kita belajar tambah ilmu, belajar pasal risk management, belajar pasal pattern, baru nak set up account pun masa ni lah yang sesuai. Sebab nanti sampai masa dia akan naik balik. Cuma masa ni kita janganlah rushing nak beli saham tu, nak beli saham ni. Memang susah nak cari saham yang boleh naik banyak dalam market yang macam sekarang ni lah. Tapi dia akan sampai masa dia akan naik balik. Dia akan sampai start cycle disbelief ni, dan dia akan start balik lah. Dia akan hujung ni kan disbelief, dia akan sama macam awal-awal ni disbelief, dia akan start naik balik. Tapi kita tak tahu bila dia akan sampai cycle sini. Tu je persoalan kita. Dia akan sampai, cuma tak tahu bila. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah market. Ini sebenarnya market cycle juga ni. Okay, sorry. Ini market stages. Ini sama macam tadi juga. Cuma ni dia punya presentation dia lain sikit. Lebih kurang je. Ni kalau kita tengok, kita compare graph. Sekejap saya try tunjuk contoh. Tunjuk contoh live. Okay, kita nak compare saham ni, kita jarang lah tengok Bursa Malaysia punya saham. Kita tengok US punya saham, US punya indeks. Jadi ni adalah indeks US. Indeks ni nama dia S&P 500, iaitu 500 company terbesar di pasaran US. Kalau kita compare graf ni, saya screenshot ni.
kita compare graf, tak tahu boleh nampak tak. Okay, kalau kita compare graf, dekat ni saya tunjuk ni graf indeks US, maksudnya keseluruhan pasaran US Amerika Syarikat. Kita boleh nampak dia punya pattern, dia naik take off dekat sini, take off. Lepas tu dia ada backtrack dekat sini. Ini masa COVID, masa mula-mula PKP, dia jatuh sekejap, so dia naik. Naik ni memang sangat cepat lah naik. Yang ni lah kita punya step dekat sini, yang tengah naik ni. Seterusnya dia dah, nampak ni dia dah fasa menurun. Yang ni yang saya cakap, kita dah masuk ke fasa fear capitulation ni. Maksudnya pasaran saham tengah jatuh. Jadi masa ni memang sukar sikit lah kita nak buat duit daripada saham. Tapi itulah, ni lah masa yang sesuai untuk kita belajar. Jadi ni saya tunjuk lah dia punya pattern tu, dia tak 100% sama, tapi kita boleh nampak secara kasar dia sama lah sebenarnya. Okey, seterusnya kita pergi ke yang ketiga, market structure. Sekejap ni air. Okey, lepas kita dah tahu market stages tadi, mula-mula kita ada market cycle, lepas tu ada market stages, lepas tu ada market structure. Market structure ni kita nak tengok keadaan saham sekarang ni dia tengah dalam uptrend ataupun downtrend ataupun sideways. Uptrend ni maksudnya dia dalam keadaan menaik. Dalam keadaan menaik ni, dia formula dia ni, hash ni adalah higher high. Dia tulis lah. Tulis sini. Ini adalah higher high. HL higher low. LL lower low. LH lower high. Okey. Okey, kita tengok ni. Kalau market tu tengah naik, dia punya hash ni, iaitu higher high ni, higher high terbentuk lah maksudnya. Maksudnya high dia tu mula-mula dia naik sampai sini, ni yang paling tinggi. Lepas tu dia turun sikit, dia naik lagi lebih tinggi daripada yang sebelum ni. Maksudnya high ni adalah higher daripada high yang sebelum ni. Macam tu lah. High, sebab tu nama dia higher high. Maksudnya tinggi yang lebih tinggi. Yang ni pun sama, dia membentuk lagi higher high. Kalau kita tengok low pula, dia punya low ni, dia dah turun, dia membentuk satu low. Dia naik, lepas tu dia turun lagi membentuk satu lagi low. Low ni adalah lagi tinggi daripada low kat bawah ni. Jadi dia membentuk higher low. Maksudnya sini low, ini lagi tinggi daripada ni. Maksudnya lagi higher daripada yang bawah ni. Boleh faham tu Okay, macam downtrend pula dia terbalik. Maksudnya tadi dia membentuk high, dia dah turun, dia naik, dia membentuk satu high kat sini. Dia turun, dia naik lagi, membentuk satu high. High yang dekat sini ni adalah lebih rendah daripada high yang mula-mula tadi. Jadi dia membentuk lower high. Lower high. Maksudnya high di sini lebih lower daripada high dekat sini. Sama juga dengan low. Dia membentuk lower low dekat sini. Ini low pertama, low kedua. Low kedua ni adalah lagi rendah daripada low pertama. Okay, jadi kita nak define market tu tengah uptrend ataupun downtrend adalah berdasarkan higher high, higher low, lower high, lower low ni lah. Kalau dia sideways, dia sama je. Dia equal high, equal low, ni macam ni. Jadi ini adalah sideways. Yang ni pun lagi okey lah berbanding dengan downtrend ni. Okay, ni adalah market structure. Okay, seterusnya kita pergi ke candlestick pattern. Sebab dia dalam structure tu, kita zoom lagi, kita akan nampak candlestick pattern. Maksudnya bentuk-bentuk chart tu sendiri. Dia sedang membentuk pattern yang macam mana. Ini adalah common
pattern yang selalu kita jumpa dalam market lah. Dia bukan 100% betul, bukan 100% tepat, tapi ni adalah berdasarkan kajian-kajian trader ataupun investor sebelum-sebelum ni yang mereka publish. Jadi kita boleh pakai lah, kita boleh tengok. Kadang-kadang benda ni kita nampak ada pun dalam market, cuma dia jadi tak jadi je. Contohnya hammer ni macam ni, bentuk dia ada kecil kat atas ni, panjang dekat bawah. Dan benda ni dia berlaku masa market tengah jatuh. Lepas tu dia membentuk satu hammer. Dia macam pukul daripada bawah, pukul terus naik. Okay, ni maksudnya market tu daripada jatuh dah dia nak patah balik naik. Dia jadi bullish lah. Ni bullish signal. Kita panggil bullish signal. Maksudnya tanda-tanda market tu nak berpatah balik, patah naik. Okay, siapa yang tak faham bullish dengan bearish ni, dalam pasaran saham ataupun pasaran kripto ke forex ke, dipakai term yang sama je, bullish, bearish. Bullish ni maksudnya saham tu dalam keadaan naik, maksudnya overall trend tu naik, dipanggil bullish. Dia asal daripada perkataan bull. Bull ni lembu. Pasaran saham ni, lembu tu simbol untuk market tengah naik. Ni bearish ni asal daripada perkataan bear, beruang. Kalau bear ni maksudnya market tu tengah jatuh, maksudnya akan jatuh ataupun nak jatuh. Okay, macam contohnya macam ni, shooting star. Market tengah naik, lepas tu tiba-tiba keluar satu candlestick yang membentuk shooting star. Shooting star ni dia panjang dekat atas, lepas tu dia kecil kat bawah. Dia terbalik daripada hammer tadi. Hammer dia panjang dekat bawah. Shooting star ni panjang dekat atas, maksudnya dia naik, lepas tu dia jatuh, dia tolak ke bawah. Jadi market tu mula-mula tengah naik, lepas tu ditolak oleh shooting star ni, jatuh. Okay, ni adalah signal yang kita boleh cari dalam market. Benda ni kita boleh google lah. Candlestick pattern ni boleh google. Banyak lagi pattern-pattern lain. Ni adalah sampel beberapa je lah. Okay, seterusnya ni pattern. Pattern tu maksudnya dia kombinasi beberapa candlestick. Satu ni adalah satu candlestick. Bila candlestick bergabung, maksudnya kita combinekan beberapa candlestick, dia membentuk satu pattern. Daripada pattern tu kita buat analisa saham tu nak naik ke nak jatuh ke, macam tu. Okay, seterusnya kita pergi pada single candlestick. Sekejap tengok ada soalan ke. Ada recording, saya ada record, nanti saya share link kat tuan. Okay, sebenarnya kita dah sampai setengah jam dah ni. Jadi ini saya tunjuk simple je lah. Single candlestick. Okay, yang ni kita dah sampai skop yang paling kecil sekali, itu single candlestick. Kita nak tahu macam mana candlestick ni terbentuk. Candlestick ni dia, kalau kita tengok sebelum ni, okay, warna hijau ni maksudnya positif ataupun naik. Maksudnya siapa beli masa awal-awal ni, dia jual dekat ujung, dia beli masa buka, market tengah buka, lepas tu dijual masa market tutup, dia dalam keadaan positif, dalam keadaan untung. Kalau yang merah ni pula, kalau merah ni, dia maksudnya saham tu negatif, maksudnya harga jatuh. Open ni maksudnya waktu pasaran saham buka, sinilah harga dia. Waktu pasaran close, tutup, harga dia kat sini. Maksudnya siapa beli daripada sini, masa tutup tu dekat sini, maksudnya dia dah negatif, dia dah berkurang ni nilai saham dia tu. Okay, kita tengok contoh ni. Single candlestick ni bullish. Ni keadaan bullish, maksudnya market saham tu tengah naik. Contoh ni saya tunjuk contoh pagi ni. Ni bukan buy call, ni saya dah screenshot lama ni daripada tahun lepas maksudnya. Okay, ni contoh pergerakan saham dalam masa sehari, one day. Start daripada 9 pagi sampai 5 petang. Okay, saham pagi ni dia bermula pada harga RM2.74. Lepas tu dia close pada harga RM2.80. Maksudnya petang tu harga dia adalah RM2.80. Jadi siapa yang beli pada pagi ni, dia jual petang ni, dia untung lah. Dan pergerakan harga ni sehari ni daripada pagi sampai petang ni membentuk candlestick yang macam ni. Macam mana candlestick ni terbentuk? Sini open. Okay, sini open maksudnya harga buka dia kat sini,
Jadi dia membentuk satu apa ni kita panggil badan candle ni. Candle ni lilin lah candle. Badan candle ni adalah harga antara harga dibuka dengan harga tutup. Macam atas ni dia punya kita panggil ekor lilin ni adalah maksimum harga tu pergi. Maksudnya hari ni maksimum dia pergi dekat area sini. Jadi ni adalah dia punya ekor. Tapi dia close dekat sini. Jadi candle tu sampai sini je. Ni ekor ni masih bayang dia. Harga tu pernah pergi ke sini dan dia jatuh balik ke sini. Okey, ni contoh yang bullish. Kalau bearish pula, maksudnya harga tengah jatuh. Contoh ni dalam kes Duo Pharma ni, dia buka pada harga lebih kurang ni RM3.68. Okey, dari sini. Tapi sepanjang hari daripada pagi sampai petang, harga ni jatuh. Jadi dia membentuk candle yang warna merah. Sebab dia jatuh, candle je jadi warna merah. Maksud dia yang atas ni harga waktu market open dan bawah ni harga waktu market close. Macam tu. Bawah ni candle ekor dia ni adalah melambangkan harga terendah yang dia pergi pada hari tu. Kita boleh tengok sini dekat low ni, low 352. Dekat area sini lah 352. Tapi dia close pada harga 354. Jadi adalah ekor sikit. Okey. Ni market mood sekarang ni. Kalau kita tengok, tanya siapa-siapa pun yang terlibat dengan saham, memang tengah fear lah sekarang ni, tengah takut, semua orang tengah takut, semua orang tengah loss, tengah takut, tengah down, macam tu lah. Kalau siapa tak faham cycle, memang dia akan rasa macam saham ni tak boleh lah, rugi lah, tak boleh buat duit lah, macam tu. Tapi kalau kita dah belajar cycle tadi, kita dah tahu dah masa ni memang saham tengah down, kita jangan masuk, kita fokus belajar dulu. Okey, saya sudah lama sangat ni, sebenarnya saya laju je lah. Okay, saya pengenalan, tajuk seterusnya pengenalan pasal iSaham. iSaham ni adalah satu remiser yang sah yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Security dan juga berdaftar di bawah broker M+ Melaka Securities. Okey, jadi siapa yang nak berminat nak buka akaun dengan iSaham ni, saya salah seorang marketing representative lah yang boleh tolong bantu untuk buka akaun dengan iSaham ni ataupun dengan Melaka Securities, yang mana akaun ni adalah syariah, patuh syariah. Jadi saya nak tunjuk last sekali sebelum saya tutup. Ni adalah website iSaham. Semua orang boleh buat akaun dekat website ini, tapi siapa yang buka akaun dengan iSaham, buka akaun saham dengan iSaham ataupun buka dengan saya lah, senang cerita, dia akan dapat screener saham yang kalau tengok sini dia ada tulis iSaham Pro. Yang Pro ni adalah untuk yang klien yang buka akaun dengan iSaham sahaja. Okay, yang orang biasa kalau buat daftar akaun tanpa buka akaun dekat iSaham, dia boleh tengok yang lain-lain lah. Cuma yang Pro ni dia tak boleh tengok. Yang Pro ni sebenarnya boleh buat satu slot lain lah. Memang bagus lah, screener ni bagus. Saya buka satu contoh, saya tak buka yang Pro ni sebab bukan semua dalam ni klien iSaham. Saya buka contoh yang lain. Contohnya technical score. Saya buka contoh technical score. Dia dah senaraikan semua saham yang technical dia bagus. Maksudnya dia dah tolong pilih dah untuk kita technical bagus. Cuma kita nak kena tengok satu-satu dalam senarai ni, saham mana yang kita rasa sesuai dan yang kita rasa boleh beli. Saya buka satu contoh. Contoh Cocoland ni kan. Kalau kita rasa oh ni bagus ni, boleh beli, kita buat analisa sendiri. Kita rasa bagus, kita boleh beli. Yang saya nak cakap, kita dah jimat satu proses untuk cari saham berpotensi. Maksudnya kita guna screener yang ada ni, dia dah ikutlah kita suka yang macam mana. Kita suka yang ada dividen, contoh ada dividen, ada kita nak cari yang ada 40 profitable quarters, macam tu. Dia ada kategori dia. Jadi senang kita nak cari. Gunakan screener yang ada ni je. Okay, jadi siapa-siapa berminat boleh PM saya lepas ni. Kita buka akaun, saya akan guide
satu-satu lah, maksudnya daripada awal sampai akhir lah. Ni saya letak cara ni dekat dekat chatbox lah. Tapi nanti saya akan share balik. Boleh ke invest saham iSaham? Oh, iSaham ni dia tak ada saham. Tak boleh invest. Tak boleh invest lah. iSaham ni dia satu macam reminder je, dia orang tengah je untuk kita beli saham. Okey. Jadi siapa yang berminat boleh buka akaun. Saya cadang guna akaun cara yang nombor 2 ni, guna website M+. Yang ni lagi senang lah setakat ni. Nak terus guna iSaham punya website boleh juga, boleh register dekat link ni. Saya share sekali lah link ni. Untuk senang register. Nanti siapa-siapa berminat boleh kontak lepas ni ataupun boleh sediakan nombor telefon. Boleh kontak lepas ni untuk saya guide buka akaun lah. Yang penting kita masukkan kod ni, DR kod dan MR kod ni. Yang ni yang menentukan kita ni di bawah iSaham ataupun tak. Okey, jadi saya ingat setakat tu sajalah perkongsian hari ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Saya cuba jawab lah setakat mana boleh jawab. Okey, saya bagi masa sikit lah. Ada apa-apa soalan boleh tanya ataupun boleh sekejap saya stop sharing. Boleh tanya ataupun boleh tulis di chat box. Okey, brokerage fee. Sekejap Okey, saya share sikit pasal brokerage fee. Ada kos pembelian dan penjualan saham. Okey, dalam saham ni dia ada beberapa kos lah yang kita kena ambil kira. Nak beli saham tu dia ada dia punya bayaran yang kita kena bayar, tapi dia termasuk sekali dalam harga yang kita nak beli saham tu. Okey, pertama sekali dia ada brokerage fee. Brokerage fee ni kalau kita pergi mana-mana broker saham ataupun bank yang ada boleh buka akaun CDS, akaun saham, dia akan bagi rate kepada kita dan sama ada dalam bentuk percentage ataupun dalam bentuk RM. Okey, contoh di Melaka Securities M+, dia setkan brokerage fee ni adalah 0.08%. Maksudnya daripada total jumlah saham yang kita nak beli tu, darab harga semasa, dan dikira 0.08% daripada jumlah tu, itulah brokerage fee. Tapi dia punya minimum adalah RM8. Okey, jadi dia secara kasar kalau kita beli saham tu total dia bawah RM10,000, biasanya kita kena dalam RM8 lah, kita kena bayar brokerage fee tu. Maksudnya kita beli saham harga RM1,000, daripada RM1,000 tu dia tolak siap-siap RM8 untuk brokerage fee. Kita bukan kena keluar duit lain, duit yang sama je, dia akan tolak siap-siap. Okey, seterusnya dia ada fee yang kedua, itu clearing fee. Clearing fee ni adalah 0.03% daripada broker fee. Maksudnya tadi daripada RM8 tadi dia ambil 0.03% untuk clearing fee. Okey, sikit je lah ni, mungkin sen-sen je ni. Seterusnya adalah stamp duty. Yang ni RM1 daripada setiap RM1,000 transaksi. Dan dia limit kepada RM200. Yang ni saya rasa ada perubahan sikit yang terbaru. Tapi perubahan tu RM1.50 macam tu kot. Tapi okay, kita pakai dulu yang RM1 ni. Maksudnya kalau kita beli saham tu harga RM1,000, kita kena bayar stamp duty bernilai RM1. Kalau kita beli saham tu harga RM5,000,
kita kena bayar stamp duty harga RM5. Maksudnya setiap RM1,000 duit yang kita beli, kita kena bayar stamp duty sebanyak RM1. Kalau kita beli saham tu harga RM4,500, kita pun kena bayar RM5 stamp duty sebab 500 tu adalah termasuk dalam maksudnya dah lebih 4,000 lah. Boleh faham seterusnya kita ada SST. SST ni adalah 6% daripada broker fee. Maksudnya daripada RM8 tadi dia ambil lagi 6% ni untuk SST. Okey, saya tunjuk satu contoh. Contohnya kita nak beli saham Felda, FGV. Saham FGV masa saya buat slide ni harga dia adalah 82 sen. Okey, jadi kita nak beli satu lot iaitu bersamaan 100 unit saham FGV. Macam mana kira dia? Okey, sorry. Yang ni saya buat untuk 10 lot. 10 lot bersamaan dengan 1000 unit. Okey. 1000 unit kita darab dengan harga saham 82 sen. Jadi minimum jadi kita kena bayar RM820. RM820 nilai saham tu. Lepas tu kita nak kira brokerage fee pula, dia adalah 0.08% darab dengan RM820. Jadi sebenarnya kalau ikut kiraan ni 65 sen je, tapi sebabkan dia set minimum RM8, jadi kita kena pakai yang minimum RM8 ni. Seterusnya dia ada clearing fee. Clearing fee 0.3% darab 820, 25 sen. Stamp duty RM1 sebab dia bawah RM1,000. Dan juga ada SST 48 sen. Jadi total yang kita kena bayar adalah 820, itu harga saham yang kita nak beli. Tambah semua dengan fee tadi. Jadi total yang kita kena bayar adalah RM829.73. Jadi kalau kita tengok beza, yang tadi saya cakap dia termasuk dalam cost, dia tak termasuk sebenarnya. Dia brokerage fee ni adalah duit yang dia akan tolak daripada akaun kita. Okey, jadi kalau kita tengok ni, kita kena bayar RM829.73. Beza dengan harga yang saham kita nak beli tu 820. Maksudnya total brokerage fee, total clearing fee, stamp duty dan SST ni adalah sebanyak RM9.73 je. Tak sampai RM10 kos yang kita kena bayar lah nak beli saham FGV ni. Jadi itulah. Sama juga kalau kita nak jual. Jual pun dia ada dia punya fee ni juga, sama kiraan dia macam tadi. Cuma yang ni beza dia stamp duty ni RM2 sebab contohnya harga FGV dah naik RM1.20. Jadi dia dah kita jual tu total dia RM1,200, dah lebih RM1,000 dan kurang daripada RM2,000. Jadi kita kena bayar stamp duty RM2. Jadi kita tolak semua. Okey, yang ni yang saya maksudkan tadi, dia tolak daripada nilai saham yang kita dah beli. Hasil kita jual tu dia tolak semua fee tadi, baru yang lebih tu masuk akaun kita. Jadi RM1,200 ni tolak fee ni semua, yang masuk akaun kita adalah RM1,189. Okey, lebih kurang RM11 lah fee dia. RM11 sebabnya ni dah jadi RM2 dah beza RM1 daripada tadi. Okey, contoh kalau dalam kes ni kos jual tolak kos beli, untung RM359 ataupun 43%. Macam itulah contoh dia. Okey, boleh faham Okey, soalan seterusnya ni intraday trader. Intraday trader ni beza dia sikit je. Beza dia adalah dekat brokerage fee ni. Intraday trader dia bagi rate 0.05%. Tadi 0.08. Tapi intraday dia special sikit, dia bagi 0.05%. Tapi kalau kita punya modal kecil, dia tak efek pun sebenarnya. Sebab sini kalau kita tukar 0.05%, masih lagi sama kita kena bayar RM8. Kecuali modal kita tu dah lebih RM10,000, mungkin RM12, RM13, RM20,000 satu saham kita beli, yang tu akan bagi efek. Sebabnya 0.05% ni dah lebih daripada RM8. Tu je beza dia, intraday.
Okey, ada ke demo account untuk newbie? Okey, demo account ni tak silap dia tak ada demo account. Dia setakat ni tak pernah jumpa demo account lah. Cuma ada satu apps LSE Screener tak silap. Kita boleh sekejap saya boleh masukkan harga kita beli, harga kita jual dan dia akan keluar. Saya tak login. Boleh cuba LSE Screener ni. Dia tak login. Ataupun Bursa Marketplace. Ni kita kena sign in lah. Sign in, lepas tu dia boleh buat demo account tu. Tapi kita kena key in sendiri harga kita beli, harga kita jual. Dia bukan link dengan platform jual beli saham lah. Maksudnya kita masuk, kita tengok chart dulu. Contoh kita tengok chart, contoh apa, Validi lah dia. Kita buka saham Validi. Okey, kita tengok harga dia sekarang RM3.37. Lepas tu kita masukkan dalam website LSE Screener ni ataupun Bursa Marketplace ni, harga yang kita beli tu nanti dia akan rekod dalam tu lah. Dua link tu saya tak akan check. Dia akan rekod lah tu. Jadi tu untuk rekod je lah. Tapi kita boleh tengok balik semua trade-trade yang kita buat tu untuk kita kaji lah. Kalau US ada demo account ni, Malaysia ni tak jumpa lagi lah. Kalau ada boleh share, saya pun tak tahu. Okay, ada lagi ke soalan? Okay, boleh tunjuk contoh nak pilih saham sama ada nak naik atau nak turun. Ni soalan ni tricky sikit ni. Susah nak jawab. Macam mana nak jawab? Dia rule pertama dalam saham ni kita tak tahu apa ni, saham tu nak naik ke nak turun. Kita tak tahu nak naik ke nak turun saham tu. Tapi dia ada dia punya tanda-tanda lah sebenarnya. Salah satu tanda yang kita boleh tengok moving average. Sekejap saya try. Tapi ni dia tak menjanjikan apa-apa lah. Kita buka chart ni trading view. Siapa yang tak biasa boleh biasakan lah, sebab ni siapa yang biasa saham dia akan tahu website ni. Trading view ni adalah platform, antara platform terbaik lah untuk kita tengok saham ni, untuk kita kaji chart saham. Okay, buka trading view ni, kita buka indikator, kita cari moving average. Ni cara yang paling senang, moving average. Okay, moving average ni kita boleh set dia punya length ni adalah dia punya okay, moving average ni adalah harga purata saham tu dalam masa beberapa hari ke belakang. Kalau kita pilih length ni 9, maksudnya 9 hari ke belakang. Kalau kita nak selamat, kita pilih 50 ataupun 200 ataupun 150 hari ke belakang. Okay, jadi kalau boleh nampak line warna biru ni adalah moving average. Sekejap, ada nak cari. Okay, welcome. Kita dah hujung dah sebenarnya. Oh, sorry, tak share screen. Okay. Sorry. Okay, pasal moving average tadi. Okay, semula. Sekejap, saya start dari awal. Okay, ni saya share trading view.
Trading View ni saya cakap tadi lah, dia ni adalah salah satu platform untuk kita kaji saham yang terbaik yang setakat ni saya pernah guna lah, dan dia ada banyak features yang kita boleh guna. Okay, jadi berbalik kepada tadi soalan yang tanya macam mana kita nak tahu saham tu nak naik ke nak turun. Salah satu indikator yang paling senang kita boleh guna adalah moving average. Moving average, kita pilih moving average ni. Okey, dalam moving average ni kita nampak line warna biru ni adalah dia punya indikator ataupun moving average je lah. Moving average ni adalah average harga purata harga saham tu dalam masa beberapa hari ke belakang. Beberapa hari tu kita kena set sendiri. Macam yang ni default dia adalah 9 hari. Kita nak ubah sama ada 50 ataupun 150 ataupun 200. Yang tu biasa kita pakai. Jadi dalam kes ni saya try tunjuk yang 50 MA ataupun 50 moving average. Kalau kita nak tahu saham tu nak naik ke nak turun, biasanya ni adalah salah satu contoh ataupun salah satu tanda yang paling senang kita nak tengok. Kalau saham tu berada di bawah moving average, maksudnya saham tu nak jatuh, nak turun. Kalau saham tu berada di atas moving average ni, maksudnya saham tu nak naik. Kita tengok dia boleh jadi ataupun tak jadi. Yang tu kita kena belajar risk management pula. Okay, contoh macam ni senang kan. Saham ni dah cross jatuh di bawah moving average 50 ni. Maksudnya dia nak turun, dia jatuh. Sama juga kalau dia nak naik, dia dah cross atas. Macam ni cross dia tak jadi, dia cross balik. Lepas tu dia jadi naik. Macam tu. Dan sekarang ni kita tengok dia berada di aras moving average ni sendirilah. Kalau kita nak masuk pun mungkin kita kena tunggu dia naik lagi, tinggalkan moving average macam ni. Jadi itulah salah satu cara yang paling senang lah saya rasa untuk kita tengok moving average ni, untuk kita tengok saham tu nak naik ke nak turun. Okay, boleh. Seterusnya macam mana nak kira zakat saham. Okay, zakat saham ni cara yang paling senang sekali. Kita boleh guna website zakat, website pusat pungutan zakat ni. Okay, dalam ni kita boleh masuk untuk kira saham, zakat saham. Ini untuk yang orang Muslim lah. Yang ni kita boleh masuk. Jadi kita boleh gunakan calculator ni lah untuk kita kira kita punya zakat saham. Okay. Okay, ada lagi soalan lain? Kita dah sejam dah. Ada lagi? Last soalan? Kalau ada, kalau tak ada kita tutup. Oh, support group ada. Yang tu saya cakap kena guna. Sekejap, saya share balik. Saya share dekat chat box ni. Register di website M+ ni. Nanti bila sampai dekat part, saya share screen balik. Okey, nanti boleh buka, bila tekan link M+ tadi tu, dia akan keluar borang lah untuk isi. Jadi kena sediakan IC dan juga bank statement dalam handphone ataupun dalam laptop ataupun dalam komputer. Seterusnya masukkan nama dan email, submit, dan dia akan hantar email untuk pengesahan. Tekan link dalam email tu. Ni procedure, tekan I agree, proceed. Lepas tu yang ni yang paling penting. Untuk dapatkan support group tu, masa nak isi form ni, CDS Trading Account Registration ni, masukkan kod DR code dan MR code ni kat bawah ni. Saya boleh, sekejap saya zoom. Ni dia ada DR code. Ni dia tanya, do you have a preferred dealer representative or remisier? Ada yes. Lepas tu masukkan DR code dan MR code. DR code R389, MR code MR389-059. Yang ni saya share dekat chat box tadi. Kalau tak faham lepas ni boleh PM saya, tanya. Saya akan guide satu-satu lah.
Okay, nanti dah register tu semua, dah siap account, kita akan masukkan dalam support group. Ada support group. Okay, ada lagi soalan? Ya, tip saham ni kita biasa dalam group tu setakat ni saya tengok orang tanya macam saham ni okey ke tak. Akan ada support yang akan jawab saham tu okey ke, paras resistant kat mana, dia punya support dekat mana. Dan juga setiap hari dalam group ni dia ada share saham-saham yang berpotensi. Jadi boleh tengok, refer pada group tu. Kalau tak faham apa-apa boleh terus tanya saya pun tak apa. Okey, lagi soalan? Okey, minimum modal. Yang ni pun biasa orang tanya juga ni. Kalau untuk belajar sebenarnya minimum, untuk betul-betul belajar minimum 500 ke 1000 lah. Sebabnya kalau kurang daripada 500, kita akan habis duit pada brokerage fee tadi je. Maksudnya setiap kali trade, beli jual, kita dah habis RM20, RM22. Jadi kalau modal tu RM100, dah 2 kali jual, dah hilang separuh dah modal. Kira minimum 500 tu paling minimum lah 500. Kalau 1000 tu okey sikit lah untuk belajar. Kalau dah untung, baru tambah modal. Jangan start dengan modal besar, bahaya. Start dengan modal kecil dulu. 1000 pun cukup lah, sangat cukup lah kalau 1000. Okey, lagi. RM1000 tadi tu kalau bila dah start nampak untung, dah start boleh rasa dah yakin sikit, dah boleh buat untung, baru tambah. Selagi tak untung, jangan tambah duit tu. Biar je duit tu sampai habis pun tak apa. Sebab tu dalam saham ni kita tak boleh guna duit yang kita tak mampu untuk habis, untuk hilang. Maksudnya kita letak 1000 tu, kita kena jangka 1000 tu akan boleh habis, boleh hilang. Tu risiko dia lah. Cuma nanti kita boleh belajar cara nak kawal risiko tu, tak adalah dia habis. Cuma tu mindset yang kita kena letak dulu. Kita duit tu, kita letak situ, dia tak semestinya kita akan untung. Dia boleh jadi rugi. Okay. Ada lagi soalan last kalau ada? Tak ada, kita boleh stop lah. Okay, soalan 1, soalan 2, soalan 3. Okay, tak ada kot. Okay, kita pun dah sejam ni, dah lama. Jadi tak ada apa-apa lagi soalan. Saya share nombor telefon. Kalau ada siapa-siapa nak tanya apa-apa pasal saham, boleh contact dekat sini. Kalau ada nak senang, tekan link ni je, dia akan terus direct ke WhatsApp saya lah. Tak payah save nombor pun tak apa. Okay, jadi dengan tu terima kasih semua yang join hari ni. Okay, sama-sama. Terima kasih semua yang join hari ni. Semoga semua belajar dengan betul lah, dengan cara yang betul lah. Okay, saya minta maaf kalau ada kurang apa-apa, salah berkongsi ke apa. Semoga kita jumpa lagi, insyaAllah. Setiap minggu saya akan buat sesi macam ni. Siapa yang nak join boleh DM setiap minggu lah. Saya akan post lah status ke dalam grup ke pasal kongsian macam ni. Okay, jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.